Ya, Baik ya. Alhamdulillah. Udah kita sekarang dalam segmen motivasi maksud saya motivasi maksud saya dalam segmen tamu bahasa. Masya-Allah ya. Kali ini kita dalam segmen tamu bahasa dan kita akan menyentuh mengenai dengan kepentingan penyelidikan dalam martabatkan bahasa dan budaya Melayu dan alhamdulillah Muammar ya. Ketika ini saya sedang berada ya bersama dengan tetamu undangan kita, ya kita berada dan kita akan bersama dengan Yang Mulia Siti Darwina binti saya. Baik, untuk pertemuan kita pada Mhm. hari ini bersama kita ya. Ya. Mengenai tajuk ini sekali lagi Mhm. berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dalam Ya. memartabatkan bahasa dan budaya Melayu, Intan Mhm. ya. Bersama kita iaitu Yang Mulia Puan Siti Darwina binti Kubu alias Arman, Mhm. pegawai penyelidik kita. Silakan Intan. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Siti Darwina ya kerana sudi datang ke Studio Ramai Pagi untuk berkongsi sedikitnya dalam segmen tamu bahasa ya. Jadi kita bercakap mengenai dengan kepentingan penyelidikan dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu dan mungkin boleh berkongsi sebagai mukadimah mengenai dengan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkanlah ribuan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei kerana telah mengundang saya dalam segmen tamu bahasa pada pagi ini untuk kita bincangkan tajuk pada hari ini iaitu kepentingan penyelidikan dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu. Baiklah, selaras dengan visi dan misi Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu mendaulatkan kebudayaan Melayu, menjadikan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai hub ilmu yang memartabatkan bahasa dan sastra Melayu, melestari tulisan Jawi dan budaya Melayu serta memperkasa budaya membaca. Bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan telah menjalankan beberapa penyelidikan yang mendukung kepada visi dan misi Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Jadi unit penyelidikan merupakan salah satu unit di bawah bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan. Jadi peranan unit penyelidikan ini adalah melaksanakan penyelidikan dan penelitian secara komprehensif dalam bidang bahasa, sastra dan budaya. Di samping itu juga unit penyelidikan ini yang mengusahakan penerbitan manuskrip dan diandangan koleksi jabatan. Selain kami turut berperanan menyelenggara penerbitan kegiatan-kegiatan berimpak sebagai klimaks daripada kerja penyelidikan dan penerbitan. Jadi antara beberapa penyelidikan yang telah kami jalankan seperti penyelidikan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam, penyelidikan pantun Melayu Brunei di negara Brunei Darussalam, projek penyelidikan dan pengumpulan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, penerbitan manuskrip hikayat Mahajarawan Nabi dan juga penerbitan diandangan Kamaruddin II. Jadi itulah seberapa sedikit yang dapat saya kongsikan dalam mukadimah pada pagi ini. Baik, insyaAllah juga kepada Auda akan dapat kita saksikan nanti ya sedikit bahan terbitan daripada narasumber kita pada hari ini. Lebih lanjut akan dapat kami bawakan nanti. Namun sebelum itu, ingin juga mengetahui Puan, penyelidikan yang dijalankan ini, bagaimanakah ia dapat mendukung pemartabatan bahasa dan kebudayaan Melayu kita? Okey. Secara dasarnya lah, penyelidikan yang dirancang atau diusahakan ini sememangnya mendukung kepada usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu. Kita ambil 3 contoh hasil penyelidikannya yang telah kami jalankan. Contohnya penyelidikan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Untuk penyelidikan ini kami telah melakukannya secara berfasa bermula pada tahun 2017 hingga 2021 lagi. Jadi kami menggunakan pelbagai kaedah seperti soal selidik dan juga kaedah pemerhatian. Jadi untuk penyelidikan ini kami memfokuskan kepada penggunaan dan juga pengetahuan responden-responden terhadap bahasa Melayu. Jadi responden-responden kami ini terdiri daripada rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam yang melibatkan anak-anak murid sekolah rendah, pelajar-pelajar sekolah menengah, mahasiswa dari IPT, kemudian penjawat-penjawat awam di jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta dan juga sebahagian daripada penduduk kampung. Jadi penyelidikan ini yang merangkumi beberapa soalan. Soalan-soalannya seperti apakah penggunaan bahasa yang digunakan oleh responden-responden ini ketika berinteraksi bersama ibu bapa ketika berada di rumah atau bersama adik-beradik atau bersama kawan-kawan ketika berada di sekolah atau di tempat kerja dan sebagainya.
Kemudian kami juga ingin mengetahui dari segi pengetahuan responden-responden terhadap bahasa Melayu. Adakah responden-responden ini mengetahui bahawa bahasa Melayu itu telah merupakan bahasa rasmi negara? Kadang ada responden yang tidak mengetahui ya. Kemudian kami ingin mengetahui juga adakah responden-responden ini mengetahui bahawa bahasa Melayu itu telah termaktub di dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Selain daripada itu, kami turut membuat kajian mengenai penggunaan bahasa dalam dokumen-dokumen atau dalam persyaratan lah, seperti minit, dalam kertas kerja, dalam memorandum dan sebagainya. Jadi di sana dalam kami punya kajian itu, kami mendapati adanya beberapa kesalahan lah dari segi penggunaan bahasa. Contohnya kata sendi dan kata jamak. Kata sendi kita ni ambil yang di lah. Kata sendi di itu di atas dan juga di sekolah contohnya. Di atas dan di sekolah itu ia menunjukkan kata arah dan kata tempat. Tetapi kenapa ditulis tanpa adanya jarak? Dia ditulis rapat. Artinya di atas di sekolah itu nada jarak in between. Jadi kalau yang sebetulnya kalau kita ni menggunakan kata sendi nama di yang menunjukkan arah dan tempat, ia hendaklah ditulis secara terpisah. Jadi itu salah satu contoh lah kesalahan penggunaan bahasa. Kemudian di jarak dan juga nama tu. Bagaimana pula kalau di sengkang? Di sengkang itu jarang ada yang menggunakan itulah. Kemudian dari segi kesalahan kata jamak ini yang memberi maksud jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini artinya dalam contoh penggunaan bahasa dalam dokumen itu kami ada mendapati ia menggunakan kata jamak semua. Kata jamak semua itu yang menggunakan contohnya semua aktiviti atau semua pegawai-pegawai. Jadi semua pegawai sahaja. Pasal kataan semua itu ia sudah menunjukkan jumlah yang ramai atau jumlah yang banyak. Jadi kenapa kita ni perlu gandakan lagi kata nama selepasnya. Jadi kalau kita ni mau pakai kata bilangan semua tu, kata nama selepasnya tu sekali saja, macam contoh semua pegawai. Kalau kita ni dah mau memakai kata bilangan semua tu, kita gandakan saja kata nama. Contohnya pegawai-pegawai atau aktiviti-aktiviti. Itulah yang beberapa kesalahan yang kami dapatilah. Jadi dari mana kepentingan penyelidikan yang kami jalankan ini? Dari sanalah kepentingannya tu melalui penyelidikan seumpama ni kita ni akan mengetahui sejauh mana tahap pengetahuan masyarakat mengenai bahasa Melayu. Jadi apakah pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat? Kemudian kita ni juga mengetahui tahap kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Jadi hasil penyelidikan ini dapat dijadikan sukat-sukat atau penanda aras untuk kita ni menilai penggunaan bahasa Melayu di dalam kalangan masyarakat di negara ini. Itu dari segi penyelidikan yang memartabatkan bahasa. Kemudian ada juga kami membuat penyelidikan yang memartabatkan kebudayaan Melayu. Kita ambil contoh kepada projek penyelidikan pantun Melayu Brunei di negara Brunei Darussalam. Jadi seperti yang kita tahulah, pantunan ini yang merupakan satu sastra lisan tradisi yang tertua sifatnya. Jadi untuk projek penyelidikan pantun Melayu Brunei ini kami telah melakukannya secara berfasa juga. Kami bermula pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Untuk kaedah penyelidikannya, kami membuat kaedah kepustakaan. Artinya kami menggali semua pantun-pantun yang telah diterbitkan sama ada dalam buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Kami kumpulkan dahulu pantun-pantun itu. Kemudian barutah kami laratkan dengan membuat kajian lapangan. Artinya kami turun ke semua daerah-daerah untuk kami temu bual informan-informan itu untuk mendapatkan hasil pantun yang kami perlukan. Kemudian di mana kepentingan penyelidikan dalam mengumpul pantun-pantun ini, alhamdulillah juga dengan adanya penyelidikan seumpama ini, ia berupaya memelihara dan mengembang majukan warisan bangsa dan budaya Melayu. Jadi sekaligus dengan adanya penyelidikan ini dapat mempertahankan pantun Melayu Brunei sebagai pemilik identiti atau lambang kebruneian. Jadi hasil penyelidikan yang telah kami jalankan itu, alhamdulillah juga kami telah berjaya mengumpulkan dan menghimpun
menghimpunkan sebahagian besar rangkap pantun yang dapat menjadi nilai tambah bongkah kepustakaan dan pendokumentasian. Artinya ia dapat dijadikan sebagai rujukan lah nanti kepada para penyelidik dalam dan luar negara atau kepada rujukan masyarakat dan sebagainya. Jadi bercakap pasal anu juga, selain daripada penyelidikan pantun Melayu Brunei, kami juga telah mengadakan penyelidikan dan pengumpulan lagu kanak-kanak tradisi Brunei. Jadi ia merupakan usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam melestari dan memelihara kebudayaan bangsa melalui aspek kesenian, iaitu dengan menghidupkan kembali lagu kanak-kanak tradisi Brunei dengan menerbitkannya dalam bentuk buku seperti yang dilihatkan di sana. Dalam setiap pembelian buku ini, kami akan turut memberikan satu pemacu pen. Inilah dia. Jadi setiap pembelian buku itu, jadi BIS kita akan dapat satu pemacu pena yang mengandungi audio lagu dan juga mainasuan lagu-lagu tersebut. Jadi orang mainasuan lagu-lagu itu di samping kita ni menyanyi sama-sama, boleh jatah ni pakaikan untuk karaoke kan ya sama anak-anak BIS kita. Jadi itu salah satunya lah untuk takut membangkitkan atungannya tu tanah. Jadi untuk penyelidikan ini ia bersifat kepustakaan. Artinya sama juga kami menggali bahan-bahan itu melalui buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Kami juga turut membuat kajian lapangan lah untuk mencari sumber buku ini. Seperti kami turun ke Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam, kami turun ke Arkib Negara dan juga kami turun ke Radio Television Brunei. Masya-Allah ya. Jadi kami turun ke Radio Television Brunei, kami mencari apa itu namanya? Rakaman-rakaman lama tentang bintang kecil yang menyanyikan lagu-lagu kanak-kanak inilah. Jadi kami jadikan itu sebagai bahan rujukan. Jadi selain buku ini mengandungi lirik lagu dan not-not lagu, kami juga turut memuatkan glossary di belakangnya. Jadi ada glossary di belakangnya tu. Jadi glossary ini ia dapat memperkasakan dan mengayakan perbendaharaan kosakata dialek Melayu Brunei. Selain itu juga untuk pengetahuan lah, lagu kanak-kanak tradisi Brunei ini ia bersifat didaktisisme. Didaktisisme itu maksudnya adanya unsur pengajaran di dalam lagu kanak-kanak itu. Contohnya kita ambil dalam lagu Ambuk Ditunjang. Ambuk Ditunjang, apa pengajaran di sebaliknya? Kalau kita ni dia nakal lah tu. Boleh juga kali ya. Tapi yang penting di sana ia mengajarkan adab. Adab sebelum menjamu selera. Jadi di sana dia liriknya artinya ambut ditunjang mematah-matah bilah membuka tindulang membaca bismillah. Jadi apa yang perlu kita ni buat? Kalau kan makanan tu baca bismillah dulu katanya dan menggunakan tangan kanan. Datanya kalau makanan tu anda digalakkan berceritanya supaya indah ketulangan dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah mendengarkannya mengenai dengan pendidikan yang telah pun dijalankan dan seterusnya ni puan yang mungkin boleh berkongsi juga pada penonton kita ya, mungkin boleh berkongsikan perkembangan program atau projek penyelidikan yang sedang dijalankan pada masa ini puan. Okey. Untuk pengetahuan atau perkongsian jalaha, masa ini bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan kami sedang menjalankan penyelidikan bahasa dan kalimat tua. Penyelidikan bahasa dan kalimat tua ini ia memfokuskan mengenai bahasa-bahasa lama atau kalimat-kalimat lama yang sudah tidak lagi digunakan. Maksudnya luan lama tabana tu bahasa tu. Contohnya yang kami ambil hasil daripada kami temubul bersama informan. Katanya kesepanggal kedahulunya. Maksudnya kesepanggal kedahulu artinya kalau dari kamu kesebalah kedahulunya mengayau tu artinya ia berdudun. Kemudiannya ada perkataan artinya jahiyat. Kalau tuan apa maksud jahiyat? Pernah mendengar. Pernah mendengar? Sihat ke? Contohnya. Contohnya contoh ayat. Jahiyatnya. Pagi ni kejahiyat kamunya di kampung Jurdongnya cuma tu. Betul. Ada teknik indah. Okay, maksudnya jahiyat itu kalau saya bangsa Kedayan lah, kami masih menggunakan perkataan jahiyat itu. Jadi yang maksudnya tanah perkuburan. Jadi maksudnya tanah perkuburan lah tu. Berziarah lah maksudnya. Artinya menguruskan jenazah apa tu di tanah perkuburan. Kemudian ada juga yang cakapnya masak sepuhun.
sepohon artinya apa hasil tangkapan ikan apa tu yang segar-segar tu dorang masak terus saja. Dorang rabus, artinya dorang membuang organnya, sisiknya apa tu. Itulah yang beberapa contoh lah bahasa-bahasa lama. Jadi kaedah penyelidikan ini kami jalankan secara menemu bual informan-informan, terutama warga-warga emas di seluruh negara lah. Artinya kami turun ke 4 daerah. Jadi buat masa ni penyelidikan ini telah dijalankan bermula pada awal tahunan ya 2023 dengan penumpuan terlebih dulu kami menjalankan di daerah Belait. Kemudian kami jalankan selama 4 bulan di daerah Brunei dan Muara. Kemudian kami untuk bulan Julai dan Ogos ini kami jalankan di daerah Temburong dan juga selanjutnya di daerah Tutong lah, insya-Allah. InsyaAllah ya. Jadi itulah antara projek ya, ataupun projek penyelidikan yang sedang dijalankannya pada masa ini. Dan seterusnya Muammar. Ya. Baik, kita serahkan bersama dengan Puan ya. Masa itu mencuburi kita ni Puan. Banyak sebetulnya ingin kami ketahui. Malah malu ni rasanya. Kita tahu masa-masa lama ni. Masa baru menaik kereta ni. Tapi mungkin ada dapat dikongsikan dalam masa 2 minit ini Puan. Yang dapat dirumuskan melalui tajuk yang dikongsikan pada hari ini. Ataupun mungkin ada harapan daripada pihak penyelidik ini. Okey, alhamdulillah penyelidikan yang telah dan sedang dijalankan pada masa kini insya-Allah mampu menyumbang kepada pemerkasaan dan pemartabatan bahasa dan budaya Melayu. Jadi hasil penyelidikan ini ia mampu bertindak sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bahasa Melayu dan mendukung kepada kebudayaan Melayu. Harapannya insya-Allah semoga bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan akan terus menggerak aktifkan penyelidikan dan pendokumentasian khususnya penyelidikan budaya dan bahan warisan khazanah bangsa Brunei yang mampu menyumbang kepada pembangunan ketamadunan Melayu. Itu saja harapan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi seronok sebetulnya apa yang perlu kita mendengarkannya mengenai dengan perkara ini, iaitu kepentingan penyelidikan dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu. Di mana menerusi penyelidik ini kita akan dapat mengetahui apakah antara kesan-kesan penggunaan dari segi tata bahasa dan juga sebagainya. Dan itu akan diperbetulkannya. Kadang-kadang kita ni tidak mengetahui ataupun mungkin terlepas pandang ya dengan penggunaan contoh sahaja dari segi contohnya para pelajar-pelajar, malahan para itu terpemunjukkan ramai sebetulnya Puan. Betul. Ya. Dan seterusnya ni Puan akhir sekali mungkin boleh secara ringkas cabaran ya dalam menjalankan sesebuah penyelidikan itu. Okey, memangnya menjadi seorang penyelidik ini banyak pulangnya cabarannya. Jadi sepanjang kami menjalankan beberapa penyelidikan ini, salah satu cabarannya itu adalah dari segi kesukaran mencari informan, terutama informan yang bersesuaian, layak dan mempunyai pengetahuan dalam sesuatu bidang. Jadi untuk mencari informan itu, kalau kami tidak dapat sasaran informan yang kami senaraikan, maka kami akan turun ke setiap daerah atau kampung. Jadi kami menjalankan kaedah meriki lah tu. Artinya mana-mana warga emas yang berada di lingkungan luar rumah itu kami turun ni. Kami temu bual. Kemudian ada juga cabaran dari segi kesukaran dalam mencari bahan yang diperlukan. Terutama dari segi kaedah kepustakaan atau kaedah temu bual, ada bahan-bahan itu yang kurang menepati objektif yang kami perlukan lah. Kemudian ada juga informan atau responden yang sebahagiannya lah sahaja kurang memberi kerjasama, terutama kalau ada yang informan menarik diri pada saat akhir. Jadi itu menyukarkan kami punya jadual penyelidikan yang telah kami buat. Kemudian dari segi kekangan masa, kadang dalam membuat penyelidikan itu disetkan sudah jadualnya, tetapi terlebih terjual atau memerlukan lagi penambahan hari. Jadi dari sana penyelidikan dilakukan itu boleh dilakukan lagi pada hari-hari seterusnya dan sebagainya. Itulah beberapa cabaran yang boleh dikongsikan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi ya kepada tetamu undangan kita iaitu merupakan pegawai penyelidik iaitu Yang Mulia Puan Siti Darwina binti Kubu ya, kerana telah pun berkongsi mengenai dengan kepentingan penyelidikan dalam mempertabatkan bahasa dan budaya Melayu dalam segmen Tamu Bahasa. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.